Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Halo adik-adik yang disayangi sekalian, berjumpa lagi dalam channel YouTube Cikgu Omar, iaitu Teka-Teki Rakyat TTR. Dan harap adik-adik semoga boleh like, share dan subscribe. Semoga mendapat faedahnya untuk seluruh dunia, insya-Allah. Dan sebab ilmu ini sangat penting, insya-Allah. Jadi kita akan berjumpa lagi sebentar lagi, insya-Allah. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, terima kasih kerana masih bersama kami dalam channel YouTube Cikgu Omar Teka-Teki Rakyat. Okey Cikgu, untuk hari ini mungkin Cikgu bolehlah bagi jawapan bagi 3 soalan minggu lepas lah. Okey. Okey, terima kasih Hakim. Jadi dalam kesempatan ini, insya-Allah, terima kasih Hakim. Jadi kita ada 3 agenda, 3 item. Yang pertama sekali, Cikgu cuba nak imbas kembali tentang peristiwa minggu lepas, insiden minggu lepas, cerita minggu lepas. Yang kedua, Cikgu nak beri jawapan kepada 3 soalan baru yang Cikgu kemukakan pada minggu lepas. Dan yang ketiga, Cikgu bagi 2 soalan baru untuk minggu ini. Cikgu gantungkan dan adik tolong sempurnakan cerita itu, insya-Allah. Jadi terima kasih. Jadi soalan yang pertama imbas kembali mengenai 3 orang, iaitu seorang laki-laki yang pergi ke masjid. Jadi ustaz cerita mengenai bau-bauan pergi ke masjid ni, sunat pakai bau-bauan sikit, tapi dia acuh tak acuh, dia dengar bauan. Jadi jauh sebenar. Nama tu dekat lebih kurang, tapi konsepnya jauh. Jadi dia pakai bauan dan orang pelari di masjid tu kerana silap sebenarnya bau-bauan. Jadi sebab dia buat acuh tak acuh saja, jadi bertukar jadi bauan. Muji orang tak gelar dia tu mamak bawang. Kalau gelar susahlah dia ni. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, seorang makcik pergi ke hospital. Jadi dia cemburu pada makcik yang kedua, diambil dulu. Jadi budak kaunter kata makcik tu ada kecemasan. Oh, kalau begitu dia buat kesimpulan sendiri. Kalau begitu makcik tu bahaya lagi pada makcik ni kerana dia kencing masam. Jadi kecemasan jadi kencing masam. Jadi dia sendirinya dari segi psikologi dia 17 ada rating dia kencing manis tu. Jadi dengan secara psikologi, sebab kecemasan tu lebih teruk lagi, maka turun rating dia tu, kadar CP dia tu kepada 7. Jadi sebab psikologi daripada 17 tu pada 7 kerana kencing masam lebih bahaya daripada kencing manis. Jadi dalam dunia ni makcik ni dah yang menciptakan istilah kencing masam. Okay, cerdik juga macam tu. Okey. Yang ketiga ialah tentang seorang budak nak berdikari, pergi ambil tender dan dapat satu senarai. Jadi terkejut senarai itu kerana dia fobia dengan satu perkataan dalam bahasa Inggeris dinamakan general workers. Jadi dia ingat general ni gajinya besar. Pekerja itu gaji 8,000 sebulan. Jadi dia tak layak, tak larat. Sebab dia fobia dengan general. Bagi dia general ni besar maknanya. Kalau besar, pekerja dia mesti 10,000. Kalau 2 orang 20,000, bankrupt lah dia. Ya, betul. Jadi sebenarnya general worker ni ialah pekerja am. Jadi maknanya kalau tak bertanya sesat jalan. Dia tak tanya orang, istilah tu. Dia pandai-pandai dia saja. Dia kesimpulan dia sendiri. Jadi dia tolak projek tu. Jadi dia pun blacklist lah. Jadi di mana lama-lama kelamaan dia pun tak dapatlah projek tu sebab dia tolak tanpa sebab. Jadi rugi besar dia kerana tak tanya orang. Jadi kalau kita tak tahu, mesti bertanya apa-apa ilmu sekalipun dalam hidup kita ni. Okey, sekarang yang seterusnya ialah mengenai 3 jawapan pada soalan baru yang lepas, iaitu tentang pantun tu. Jadi cikgu berpantun, Kinabalu bertangga peti, ambil gemala di mulut naga, jika sudah berkenan di hati, mahal murah turutlah harga. Jadi cikgu gantung gitu, cikgu tak huraikan kemudiannya. Jadi implikasinya pihak rombongan laki-laki itu memahami bahawa ini tersangat mahal hantarannya. Sebab dia mengantin perempuan ni, cucu saudara cikgu ni, dia seorang engineer. Jadi mestilah kerana pantun itu mahal murah turutlah harganya, mestilah kurang-kurangnya 20,000. Jadi dia balik cerita keluarga dia kan tidak mampu kita 20,000. Jadi cikgu tak kata, bergantung pada keupayaan anda berdua lah, beronding. Mana kalau 5,000 lah, padan patutlah.
Kalau nak kata 2,000 tu makna takut malu pula company sebab awak dia orang luar, orang kaya, orang daripada negeri yang lebih maju, nak belanja 2,000 saja. Jadi padan-padanlah reconcile di antara awak berdua ni bakal pengantin ni. Jadi cikgu tak kata macam tu. Dia balik dia faham kita tak larat kerana skor yang 20,000 ni. Jadi macam tak jadi dah. Jadi disebabkan itu, jadi anak saudara tu bagi tahu pada cikgu sebagai bapa saudara, cikgu pergi reconcile balik dan alhamdulillah dengan izin Allah dapat dijodohkan balik. Jadi ditemukan balik tentang mahar tu. Jadi broding dua tu. Jadi padan patutlah. Okey. Sekarang yang kedua, yang ketiga ialah cerita tentang besan ni antara orang Kelantan dengan orang luar ni biasa berlaku yang ni. Satu kontroversi, satu fitnah dalam dunia ini. Kalau kita tak cerita perkataan mengenai satu istilah perkataan, banyak perkataannya. Orang Kelantan tafsir macam lain. Cantik makna dia. Bagi orang luar makna tafsir itu sangat mencarut. Sangat tidak bertamadun. Ya. Jadi maknanya besan yang di luar negeri ni pergi beli kain tengah hari tu buat balik ke sini. Jadi besan daripada Kota Baru ni, daripada Kelantan ni nak tengoklah kain besan dia beli ni. Nak tengok dia komen lah. Dia komen dengan satu perkataan. Perkataan itu bagi orang Kelantan biasa saja. Perkataan itu maknanya bahagian bawah. Jadi cikgu sebutlah. Dia sebut, pasal apa beli patak hitam ni? Kain patak hitam, patak kelabu ni. Bagi orang Kelantan, patak tu ialah bahagian bawah. Patak belanga, patak puyuk, patak beledi. Tapi bagi orang luar, bagi orang Kelantan tak ada N. Tak ada patak, tidak. Bagi orang luar tu dia ada N. Jadi sebut. Jadi kalau sebut tu kena cuci balik mulut tu sebab benda tu mencarut. Jadi kalau cikgu tak bagi cerita yang ni, kalau kita tak cerita dalam YouTube ni, maka menjadi fitnah selama-lamanya lah. Kerana satu perkataan. Jadi reconcile balik, didapati bahawa perkataan tu mempunyai makna yang berlainan. Bagi orang luar makna tu begitu sensitif, begitu mencarut sekali. Bagi orang Kelantan begitu suci sekali maknanya. Okey. Dia hanya bahagian paling bawah. Okey. Misalnya kalau kita sebut kata lawar kepada orang Sarawak. Lawa kita kata dia ni handsome, lawa, comel. Tapi bagi dia lawa ni makna sombong. Lain makna dia. Jadi kita kena reconcile bahawa kita ni Tuhan bagi banyak bahasa-bahasanya. Jadi kita kena bertolak ansur. Jangan mudah jadi apa lagu tu macam tu Okey. Okey, jadi yang ketiganya ialah Pak Mak. Pak Mak ni sakit, ada 12 orang anak. Jadi Kak Long ni apabila dia sakit terlantar di atas rantai, Kak Long lah yang jaganya. Kak Long pun dah tua dah, dia Kak Long, dia sulung. Adik sebelah orang. Jadi adik sebelah orang ni 4 orang perempuan, 7 orang laki-laki, bekerja jauh-jauh belaka. Seorang di Amerika, di England, di Jepun, di China, di Jerman dan ada di Kuala Lumpur, di Johor ada belaka. Kalau yang perempuan tu dibawa oleh suami dia dan dia punya engineer ataupun doktor, hebat-hebat belaka. Jadi apabila orang pergi melawat Pak Mak ni, pakat-pakat katalah tiap-tiap seorang kata macam tu. Dia kata Pak Mak ni, dia kata anak ramai. Tetapi tak ada di rumah. Pak Mak sakit, siapa dia nak jaga? Agak ke Kak Long seorang. Kak Long dah agak tua dah. Dulu Kak Long berkorban membelanja adik-adik dia sebelah orang ni jadi doktor, jadi engineer, jadi hebat-hebat semua. Kerana dia korban dia sebagai Kak Long. Dia miskin pun apa, dah tua ni dia pula jaga aja dia pun. Jadi di sini ada satu pelajaran moral ialah bila kita ada anak kita pergi kerja jauh yang abangnya kakak, jadi kalau ayah sakit rumah, ibu sakit rumah, kalau Kak Long jaga, adik-beradik seorang jaga, hantar duit tu tak boleh balik dah, jauh duduk, balik sekali-sekala begitu sahaja. Tapi duit tu janganlah kedekut, hantarlah Kak Long bersama-sama ini. Adik hantar kepada Kak Long 3,000 untuk Kak Long belanja pada uruh ayah tu, jaga ayah tu. Jadi saya bulan depan insya-Allah boleh balik. Jadi begitu caranya. Janganlah anak ramai ni kerja sedap tapi ayah sakit tak balik langsung, duit pun tak hantar. Nak menuju ke neraka, na'udzubillah. Tuhan marah macam tu. Ya, sebab semasa kita kecil dulu, anak yang apa ayah dengan mak jaga kita. Nyamuk sekor pun tak benar gigit. Dia selo gigit dia. Rela dia digigit oleh nyamuk kerana jaga anak. Tapi apabila dewasa anak 12 orang tak larat nak jaga ayah seorang. Jadi satu perkara yang sangat menghinakan di sisi Allah dan di sisi masyarakat. Itu dia. Sebab syafaat ni ayah dengan mak, syafaat Nabi Muhammad tu sangat besar di akhirat esok. Tapi mak ayah kita ni punya syafaat juga.
Kalau dia tolong doakan, ya Allah ya Tuhanku, mintalah anak-anak aku masuk syurga-Mu, ya Allah ya Tuhanku, itu berkat doa ibu bapa kita. Tapi kalau ibu bapa kita kecil hati, susah dia nak doa macam tu. Jadi kita rugi di akhirat besok. Na'udzubillah. Okey, itulah cerita moralnya. Okey. Jadi dua soalan yang baru untuk cikgu gantungkan untuk adik-adik sempurnakan secara divergent, berfikiran terbuka supaya adik-adik ni bijak. Bagaimana cikgu biasa quote kata ni, the level of the development of country is determined in considerable part by the level of the development of its people intelligences. Kalau anak negara tu bijak berfikir, maka negara tu orang akan selut bijak negara ni. Tapi kalau negara tu hebat pun dari segi ekonomi tapi tak pandai berfikir, misalnya kurang berfikir, maka orang tidak akan hormat, tidak akan tabik pada negara tu. Jadi pentingnya ilmu sangat penting. Ini yang kita motif utama kita buat TTR ini. Jadi dua soalan yang akhir itu ialah, semasa cikgu muda-muda dulu ada program nama Membina Negara kalau tak silap. Jadi dia buat latihan di beberapa maktab dalam di Malaysia ni, kalau tak silap masa tu ada 25 buah maktab. Jadi dia buat pusat-pusat beberapa maktab, jadi dia buat dah Membina Negara. Jadi antara pendali itu pensyarah-pensyarah sendiri yang ada kelulusan PJ misalnya. Jadi dia ambil pelajar-pelajar, lepas tu dia ambil pula pensyarah. Cikgu pun kena juga pergi menghadiri Membina Negara. Kalau silap di Perak masa tu. Jadi di antaranya pengisiannya ialah solo camping. Jadi cikgu tak cerita lagi mengenai solo camping itu, sangat hebat solo camping ni. Tapi di antaranya ialah dia buat kemah-kemah untuk orang duduk dalam tu malam-malam, untuk peserta tu pensyarah asing dan pelajar-pelajar asing. Dia tidak buat sekali. Jadi sampai waktu subuh, pergilah pegawai itu buat roll call, dia bagi. Roll call. Jadi dia pergi itu pukul 5.30 barangkali, dia pergi 2-3 orang guna pembesar suara ni. Okey tuan-tuan, cikgu-cikgu, bangun solat subuh. Roll call tu. Bangun solat subuh. Bangun solat subuh. As-salatu khairum minan naum, kata seorang tu pula. Sembahyang itu lebih baik pada tidur. Jadi dia seru orang dalam kemah tu suruh bangun sembahyang subuh. Bahagian daripada roll call tu. Jadi orang dalam kemah tu, dia respon kepada pemanggil roll call itu, sebab dia malah bangun sembahyang subuh. Jadi adik ceritakan apakah yang diresponskan oleh cikgu-cikgu ataupun pensyarah dalam kemah itu. Dia malah bangun sembahyang subuh. Apakah responnya? Coba adik fikirkan apa dia. Okey, respon maknanya jawapan daripada kemah tu. Okey. Sekarang yang kedua ialah sebuah restoran, dikatakan restoran jugalah, kedai makan besar jugalah, di satu jalan, sebatang jalan di jalan besar menuju ke satu tempat. Cikgu tak cerita tempat tu. Jadi restoran ni ada lauk, berpuluh-puluh jenis lauk. Dia jualan, dia sale dia tu collection sampai 5,000 satu hari. Cikgu pun pernah pergi makan, sedap makanan dia. Okey, tetapi kemudian akhir-akhir baru ni restoran tu dikatakan, ramai-ramai orang menceritakan merudung. Collection dia pun 300 saja sehari daripada 5,000 satu hari. Jadi cuba adik bayangkan, sempurnakan cerita itu, mengapa restoran itu begitu merudung sekali. Daripada hasilnya 5,000 sehari, lauknya sedap, tapi orang tak pergi makan dah, dapatlah 300 sehari misalnya. Apakah perbuatannya, apakah amalan dia buat sehingga dia merudung begitu sangat. Jadi adik cuba komplitkan cerita itu. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Jadi nak komen apa-apa? Okey, saya rasa tak adalah cikgu. Mungkin untuk jawapan minggu lepas pun mungkin adik kita dah clear lah dengan jawapan tu. Okey, mungkin sampai sini sajalah untuk episod kita pada hari ini. Jangan lupalah subscribe, share dan like channel Cikgu Umar Teka-Teki Rakyat. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.